Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Ahmad Fuad. Nombor kad matrik saya A175850. Masuk kepada fungsi instrumen kawalan sosial. Yang pertama ialah memelihara struktur kuasa masyarakat. Undang-undang yang terdapat di Malaysia haruslah adil kepada semua masyarakat. Rakyat di Malaysia mempunyai pelbagai kelas, kaum dan jantina. Dasar undang-undang yang adil kepada semua masyarakat termasuk kanak-kanak akan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara. Contohnya kita dapat lihat Akta Kanak-kanak pada 2001. Akta ini diwujudkan untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan, gangguan seksual dan lain-lain. Mengikut Seksyen 17 dalam kurungan 2C, Akta Kanak-kanak 2001 ialah seseorang yang terlibat dalam kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak adalah dia terlibat dalam aktiviti yang bersifat seksual untuk bahan pornografi, rakaman, filem, pita, video dan lain-lain bagi memuaskan nafsu mereka ataupun orang lain. Bagi kesalahan pornografi kanak-kanak, mereka yang membuat, menghasilkan dan mengarahkan pembuatan akan dipenjarakan tidak melebihi 30 tahun dan sebatan tidak kurang daripada 6 sebatan. Bagi kesalahan komunikasi secara seksual akan dipenjarakan tidak lebih 3 tahun, dan bagi pergandungan pula akan dipenjarakan tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Ini adalah sebahagian daripada hukum atau denda yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Fungsi yang kedua ialah membentuk sikap dan tingkah laku. Fungsi ini adalah untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi di dalam Malaysia. Hal ini disebabkan oleh penduduk di Malaysia mempunyai pelbagai kelas, kaum dan jantina. Fungsi ini juga menekankan hak kesamarataan dalam semua kemudahan yang disediakan di Malaysia. Contohnya, Akta Orang Kurang Upaya 2008. Tujuan akta ini ialah untuk memberikan peruntukan berkaitan pendaftaran, perlindungan dan rehabilitasi, pembangunan dan kesejahteraan orang kurang upaya. Akta ini juga turut menubuhkan majlis kebangsaan bagi orang kurang upaya dan perkara yang berkaitan dengannya. Seperti yang semua tahu, orang kurang upaya tidak mempunyai fizikal yang sempurna. Oleh itu, mereka mungkin mengalami sedikit masalah seperti kemudahan yang disediakan negara. Hal ini mereka yang mempunyai fizikal yang sempurna akan membuli orang kurang upaya ini. Oleh itu, Akta Orang Kurang Upaya ini boleh membantu mereka supaya tidak berlaku. Okey, soalan yang kedua ialah tujuan Akta Kanak-kanak 2001 pindaan 2016. Tujuan akta ini diwujudkan untuk melindungi kanak-kanak daripada perkara yang tidak elok dan bahaya. Sebagai contoh ialah kes penderaan. Kanak-kanak yang mengalami penderaan ini boleh mendapatkan perlindungan di bawah akta ini. Kanak-kanak yang didera akan dihantar ke rumah perlindungan untuk mengelakkan mereka didera oleh ibu bapa atau orang lain. Akta ini juga digunakan ke atas remaja bawah umur yang terlibat dalam kes jenayah seperti merampak dan membunuh. Mereka yang terlibat tidak boleh dipenjarakan kerana masih bawah umur, tetapi dihantar ke sekolah juvana untuk mengubah hidup mereka. Jika dimasukkan ke dalam penjara, ia akan merosakkan imej mereka di masa hadapan dan mungkin akan dibuli di dalam penjara. Akta kanak-kanak ini juga boleh digunakan untuk mereka yang terlibat dalam masalah sosial seperti gangguan seksual, diliwat, dirogol atau sebagainya. Di bawah peruntukan akta ini, pihak berkuasa boleh mengambil tindakan ke atas pelaku dan mangsa perlu dibawa ke pusat perlindungan untuk tujuan pemulihan. Pemerhatian berkala perlu semasa proses pemulihan, takut jika mangsa tertekan dan sebagainya. Akta Kanak-kanak pada 2001 ini juga menjadi rujukan kepada pihak berkuasa untuk menentukan hukuman kepada pelaku. Segala tindakan yang diambil adalah wajar dan ada di dalam undang-undang untuk mengelakkan berlakunya kesalahan. Jika tiada akta ini, maka pesalah-pesalah di bawah umur ini akan menerima nasib yang sama dengan penjenayah lain dan menjejaskan masa depan mereka. Soalan yang ketiga ialah peranan pekerja sosial sebagai advokator dalam melindungi kanak-kanak yang didera seksual. Yang pertama ialah menerapkan dan memupuk. Pekerja sosial ini membuat kempen kesedaran berkaitan dengan kepentingan dalam menjaga kebajikan kanak-kanak.
mengedarkan akta kanak-kanak ini menggunakan media sosial amat relevan memandangkan zaman sekarang semakin canggih dan orang ramai menggunakan media sosial sebagai platform seperti Facebook, Instagram dan juga YouTube dan sebagainya. Yang kedua ialah menyampaikan mesej berkaitan akta, memastikan kepentingan akta ini difahami oleh semua masyarakat untuk mengelakkan kanak-kanak ini terus didera dan sebagainya. Jika mengetahui adanya pengabaian dan penderaan ini berlaku, masyarakat boleh menghubungi pihak berkuasa untuk memastikan masalah ini tidak menjadi lebih teruk. Yang keempat ialah memberi tahu berkaitan hak. Pekerja sosial boleh memastikan setiap lapisan masyarakat ini mengetahui hal yang berkaitan hak kanak-kanak. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi kerana ada sesetengah orang menganggap kanak-kanak ini tidak layak untuk memberi pendapat mereka. Hal sama rata antara orang dewasa dan kanak-kanak ini perlu diketengahkan untuk memastikan kanak-kanak mendapat layanan yang sama dan adil. Yang keempat ialah menyediakan persekitaran yang selamat. Pekerja sosial ini perlu memastikan tempat perlindungan bagi kanak-kanak yang didera selamat untuk didiami. Mereka memerlukan persekitaran yang kondusif bagi tujuan rawatan. Jika terdapat sebarang gangguan, akan menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi lebih tertekan. Tingkat keselamatan juga amat penting untuk mengelakkan kanak-kanak itu diganggu oleh mereka yang mendera mereka. Soalan yang keempat ialah tindakan yang boleh diambil oleh mangsa atau keluarga yang didera. Yang pertama ialah menghubungi pihak berkuasa. Jika berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak di rumah, ahli keluarga yang ada harus menghubungi pihak berkuasa serta-merta. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan mangsa mengalami trauma yang teruk. Penderaan juga boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, ahli keluarga yang lain tidak perlu takut dan segera menghubungi pihak berkuasa untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua ialah memberitahu guru. Kanak-kanak yang didera boleh berjumpa dengan guru mereka dan menceritakan masalah dera yang dialaminya di rumah. Cikgu itu akan membantu kanak-kanak tersebut dengan membawa kanak-kanak tersebut ke balai polis ataupun menempatkan kanak-kanak itu di rumah perlindungan. Yang keempat ialah meminta tolong jiran. Kanak-kanak atau keluarga kepada mangsa yang didera boleh mendapatkan bantuan daripada jiran-jiran mereka untuk membantu menceritakan segala perkara yang berlaku kepada jiran itu supaya bila datang ke rumah tidak ditipu oleh pendera. Jiran ini juga memainkan peranan yang penting kerana rumah yang berdekatan mudah untuk mengetahui atau mendengar apa yang berlaku di dalam rumah tersebut. Jika terdapat tanda-tanda penderaan berlaku, segera menghubungi pihak polis dan menahan pelaku. Yang ketiga ialah melarikan diri. Yang keempat ialah melarikan diri. Kanak-kanak ini perlu menunggu masa yang tepat untuk menyelamatkan diri mereka daripada terus didera. Kanak-kanak tersebut harus ditemani salah seorang daripada ahli keluarga untuk dibawa ke balai polis berhampiran ataupun untuk memohon bantuan. Jika tidak melarikan diri, mangsa akan mengalami trauma yang lebih teruk atau pendarahan yang banyak seperti patah tulang dan lain-lain. Kesan daripada dera ini boleh menyebabkan kematian ataupun cacat seumur hidup.